warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya dan rakan-rakan akan membincangkan mengenai unit 4 yang bertajuk Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kami akan membincangkan tentang dokumen Falsafah Pendidikan Kebangsaan atau disingkatkan menjadi FPK yang diwatarakan dalam Akta Pendidikan tahun 1996. Pembincangan kami mengenai FPK ini berfokuskan terhadap kandungan FPK yang meliputi 3 perkara, iaitu bentuk pendidikan, proses pendidikan dan matlamat pendidikan. Ketiga-tiga perkara ini iaitu bentuk, proses dan matlamat pendidik negara perlu difahami dengan betul, dihayati dan dilaksanakan oleh semua warga pendidik. Mengapakah warga pendidik perlu memahami, hayati dan melaksanakan 3 perkara ini? Kerana warga pendidik adalah individu yang tepat dan besar peranannya untuk membangunkan insan dan negara. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Farhan bin Muhammad Karim Nizam. Komponen pertama adalah komponen ketuhanan. Guru perlu memikul amanah bahawa kerjaya sebagai seorang pendidik itu adalah merupakan satu amanah yang dipertanggungjawabkan untuk dilaksanakan. Amanah kepada guru ini datangnya dari sesama manusia, iaitu ibu bapa, masyarakat dan kerajaan, dan juga kepada Tuhan. Guru perlu menjadikan kerjaya keguruan ini ialah sebagai suatu ibadah dan menjadikan ianya sebagai sumber rezeki yang halal. Dalam mendidik, bentuklah akhlak murid-murid untuk menjadi insan yang baik, yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Masyarakat kita pada hari ini menaruh harapan yang tinggi kepada guru yang mendidik anak-anak mereka di sekolah, dan ini membuktikan bahawa peranan guru sememangnya amat bermakna dan amat besar dalam merealisasikan pendidikan Islam. Bermakna peranan guru sememangnya amat besar dan begitu kritikal dalam merealisasikan pendidikan Islam, kerana pada bahu mereka akan menentukan kejayaan dan kegagalan pelaksanaan FPK itu sendiri. Tugas pendidik dalam pandangan Islam adalah mendidik, iaitu mengembangkan seluruh potensi diri murid sama ada potensi psikomotor, kognitif, efektif, dan ini menunjukkan bahawa guru, khususnya guru pendidikan Islam, sangat mencabar kerana tugas ini seolah-olah diletakkan sepenuhnya pada bahu mereka. Pendidikan Islam mestilah memenuhi segala tuntutan sebagai role model atau qudwah hasanah kepada masyarakat, sebagai ejen perubahan dalam masyarakat melalui sistem pendidikan sedia ada, sama ada secara formal maupun tidak formal. Tanggungjawab guru yang terbesar adalah menyuburkan akhlak dan jiwa anak-anak di bawah didikannya. Cikgu! Cikgu, ini saya hilang. Macam mana ni cikgu? Macam mana boleh hilang? Tadi kan benda dalam kelas. Ya, tadi saya pergi toilet. Lepas tu saya letaklah buku tu kat atas meja. Saya dah tak ada. Macam ni cikgu? Tak apa, nanti cikgu akan settlekan masalah ni. Mungkin esok atau lusa. Tolong cikgu Okey, terima kasih cikgu. Bangun. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu. Duduk. Ketua kelas, sila ambil kertas dan edarkan kepada rakan-rakan. Okey. Kelas, dokumen yang cikgu bagi tadi itu merupakan perjanjian berkaitan dengan kecurian yang berlaku baru-baru ini. Jadi, cikgu berharap kamu semua boleh memberikan kerjasama sepanjang penyiasatan yang dijalankan. Sila turunkan tanda tangan pada borang tersebut. Kelas, tujuan cikgu bagi surat ini untuk
menguji kejujuran kamu semua. Kelas, kamu tahu tak? Kesalahan mencuri itu adalah kesalahan dari segi agama dan disiplin sekolah. Kamu nak tahu, mencuri itu membolehkan ilmu yang dipelajari tidak berkat. Faham ya semua? Faham, cikgu. Okay, sebelum cikgu terlupa, saya harap orang yang terlibat itu akan pulangkan buku itu di atas meja saya dalam keadaan segera. Terima kasih. Okey, setakat ini saja kelas pada hari ini. Saya minta Aina dan Syafiq sila tinggal di sini. Yang lain semua boleh balik. Okey. Sila datang ke depan. Aina, ni buku awak. Mana cikgu dapat buku saya? Sebenarnya saya ambil buku tu sebab saya nak dapat nombor 1 masa dalam kelas. So saya minta maaf. Saya tahu itu salah saya. Okey, saya maafkan. Okay, terima kasih Syafiq atas kejujuran awak. Saya harap perkara ini takkan berlaku lagi sebelah ini ya. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Salam sejahtera semua. Untuk komponen yang seterusnya adalah komponen profesional, di mana komponen ini harus diterapkan dan diamalkan dalam diri seseorang guru demi mencapai hasrat dan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan dalam negara kita. Dalam komponen profesional ini, seorang guru tersebut perlu mengetahui apakah yang akan dia lakukan sebelum melakukan proses PDP ataupun sepanjang melakukan tugasan-tugasannya sebagai guru. Dalam komponen profesional ini juga terdapat pegangan nilai yang harus diamalkan oleh semua guru secara tulus sepanjang melakukan tugasan mereka sebagai guru yang profesional. Nah, antara nilai-nilai yang ditekankan dalam dominan ini adalah ketercintaan kepada kerjaya, keterampilan seorang guru, proaktif, kreatif, dan inovatif. Oleh itu, melalui penerapan seseorang guru dalam komponen profesional ini, secara tidak langsungnya pelajar-pelajar juga akan mendapat satu input yang positif sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Sebagai contoh daripada komponen profesional ini, kita boleh sama-sama tengok daripada tayangan video ini. Okey, hari ini adalah hari pertama cikgu bertugas di sini dan cikgu merupakan guru kelas anda semua. Okey, nama cikgu adalah Cikgu Ebi. Diam. Cikgu. Nama saya Aina Nabila. Saya lah pelajar yang paling pandai sekali kat sini. Betul, cikgu. Okey, cikgu nak ambil kehadiran korang dulu. Cikgu nak sebut nama pelajar. Alia. Alia comot. Cikgu Alia comot. tu.
Allah. Jadi cikgu nak seseorang untuk datang ke depan sini untuk bentang ataupun ajar dengan kawan-kawan korang tentang apa-apa saja yang anda minati. Tak nak. Nama ni setuju. Tak nak. Nak cikgu. Nak. Setuju cikgu, setuju gila. Malu. Kau mengajariku berbagai ilmu. Kau memberiku nasihat setiap pagi. Guruku, kau ibarat ayah ibundaku. Guruku, kau jangan lelah mendidikku. Ajariku tentang rasulku. Ajariku tentang perilakuku. Guruku, jasamu akan kuingat selalu. Terima kasih, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq Muhammad Razif daripada bulan 4, dan hari ini saya akan membentangkan tentang komponen yang seterusnya, iaitu komponen pengajaran. Komponen pengajaran merupakan salah satu komponen yang penting, di mana ia merupakan langkah atau persediaan awal seorang guru itu sebelum proses pembelajaran dan pengajaran berlaku ketika berada di dalam kelas. Okey, terdapat 4 kriteria yang perlu ada di dalam diri seorang guru. Yang pertama ialah mempunyai ilmu pengetahuan. Seorang guru yang memiliki pengetahuan ilmu yang tinggi, sebelum mengajar, mereka mengulang kaji tentang pelajaran tersebut. Dengan cara ini, proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut akan berjalan dengan lancar. Dan sekiranya mempunyai pertanyaan daripada para pelajar, guru itu mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat mengikut fakta-fakta yang ada terdapat di dalam buku maupun internet. Yang kedua, mempunyai kemahiran. Seorang guru yang mempunyai kemahiran yang tinggi, terutamanya dalam teknik pendidikan, mampu menarik minat para pelajarnya untuk mempelajari tentang subjek yang disampaikan oleh guru tersebut. Contohnya lah, menggabungkan elemen muzik ataupun lagu dengan pelajaran tersebut. Yang ketiga ialah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang mudah difahami dan tidak menyimpang jauh dari konteks pembelajaran, membantu para pelajar memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut ketika waktu pembelajaran. Dan yang keempat adalah nilai. Sebagai seorang guru, perlulah menunjukkan nilai yang baik. Contohnya, bertanggungjawab, berintegriti, berdisiplin, rajin dan sebagainya. Ia bukan saja menjadi model yang patut dicontohi kepada para pelajar, malah ia akan mengeratkan hubungan di antara guru dengan para pelajar tersebut.
Jika keempat-empat kriteria ini diterapkan oleh para guru ketika berada di sekolah, mampu melahirkan para pelajar yang cemerlang. Zaman sudah berubah, dunia sudah maju. Penggunaan teknologi pada masa kini amat meluas, terutamanya sekali di kalangan para masyarakat. Baru-baru ini berlakunya suatu wabak yang berbahaya yang menyebabkan kematian, dan kerajaan telah mengeluarkan arahan tentang perintah kawalan pergerakan. Oleh itu, kami ada mengingatkan kisah di mana seorang guru yang akan mengajar tetapi berada dalam proses perintah kawalan pergerakan. Apakah cara yang sesuai yang akan dilakukan oleh guru tersebut untuk mengajar ketika berada dan tidak boleh bergerak ke sekolah? Adakah cara itu memadai atau membuatkan para pelajar itu ingin belajar dengan guru tersebut? Sama-sama kita saksikan melalui kisah yang telah kami sediakan sebentar lagi. Akhirnya siap menanda. Penatnya. Hah? Esok 6 hari bulan Alamak. Aduh, esok sekolah. Macam mana sekolah PKP ni? Betul, bangun dulu. Cikgu lain kata ajar kat Google Meet. Apa Google Meet ni? Aku tahu nak cakap mana. YouTube. Apa lagi? Cepet ni. Okey, Google Meet. Okey. Cantik. Hi there, Jamie Keith here. Okey, selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar macam biasa walaupun sama PKP ni. Bersedia semua Hari ini kita akan belajar tentang chapter Introduction of Sound. Dan slide terakhir. Okey kelas, saya ada buat satu soalan kuis di Kahoot. Saya harap awak semua sertai kuis tersebut sebelum bersurai. Ikut nombor pin yang ada di tentera tu. Okey, setelah selesainya kuis pada hari ini, kelas dah tamat. Tahniah siapa yang boleh menjawab soalan ini, dan jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alia Diana binti Saleh. Komponen perundingan. Guru adalah pemimpin, pembimbing, pendorong untuk memastikan tiada murid yang tertinggal di belakang. Guru perlu bertindak sebagai seorang perunding yang cekap kepada murid, ibu bapa, rakan sejawat, serta atasan yang lain. Sebagai seorang perunding, peranan guru adalah untuk memastikan tiada masalah atau halangan untuk memastikan murid berjaya. Seperti video berikut, seorang murid bermasalah di dalam kelas. Oleh itu, sebagai seorang perunding, guru perlulah membimbing murid tersebut untuk menjadi yang lebih baik. Cikgu datang. Jadi semua, Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Salam duduk, Ma. Terima kasih, Cikgu.
Oke, sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini, sila hantar kerja rumah yang cikgu bagi semalam. Ini cikgu. Mira, cikgu rasa buku awat tak ada sini ni. Saya belum siap cikgu. Nah, belum siap dia Mira. Sila berdiri di depan. Nak siap kerja rumah Mira. Sila keluar dari kelas sekarang. Macam mana soalan ini? Begini. Ih, jangan kau mengacau kami. Ya, bang, jangan mengacau. Ish. Masuk. Ya. Ada apa cikgu datang ke sini? Begini, Dewi. Pelajaran Amira tu dari kelas saya. Saya rasa dia ni cepat masalah disiplin. Masalah apa? Dia ni cikgu selalu ganggu rakan-rakannya. Jarang buat tugas sekolah, kerja rumah. Oh, sebelum ni saya pun ada dengar juga masalah nih. Sebab ramai juga cikgu-cikgu lain mengadu dengan saya. Nanti lah selepas ni saya akan panggil dia untuk coba berbincang dengan dia. Okay. Untuk bagi dia nasihat dan bimbingan. Saya harap cikgu ambil tindakan yang sewajarnya lah. Ya, ada apa? Saya dipanggil untuk jumpa cikgu. Oh, kamu ke pelajar Nur Amira? Iya. Sila duduk. Cikgu panggil kamu ke sini, bukan cikgu memanggil kamu. Cikgu cuma mau dengar cerita kamu. Baik, cikgu. Tadi cikgu tengok kamu berdiri di luar kelas. Nak denda dengan cikgu Fakul. Boleh cikgu tahu kenapa kamu kena denda? Saya tidak siapkan kerja matematik. Sebelum ni ramai guru-guru yang datang jumpa cikgu melaporkan pasal kamu. Kamu sering tidak siapkan kerja rumah, kacau kawan-kawan di kelas. Betulkah semua aduan ni? Ya cikgu, sebenarnya saya ada masalah di kelas. Saya selalu diasingkan oleh guru-guru. Saya juga tidak selalu dikawan oleh kawan-kawan yang lain. Mesti ada sebab kenapa kamu berkelakuan begini. Boleh kamu kongsikan masalah kamu? Apa sebenarnya masalah kamu? Apa sebenarnya masalah kamu di kelas? Kenapa kamu sering mengusir rakan-rakan kamu? Kamu kongsi masalah saya. Setiap kali mata pelajaran sains di kelas, saya selalu diasingkan oleh guru. Meja saya pun diasingkan dari rakan-rakan yang lain. Rakan-rakan yang lain pun tidak mau berkawan dengan saya. Saya sebenarnya mau belajar cikgu, cuma mereka yang menjauhkan diri daripada saya. Saya ini cikgu suka semua subjek, lagi-lagi subjek sains. Tapi itulah kalau di kelas saya selalu diasingkan. Rakan-rakan pun tidak mau berkawan dengan saya. Kalau saya tanya dengan guru tidak menjawab pertanyaan saya. Saya pun tidak tahu apa masalahnya. Ya baiklah. Cikgu nampak kamu ni memang niat kamu belajar ni memang baik. Semangat kamu pun ada. Jadi cikgu harap kalau kamu ada masalah, kamu terus bertanya saja dengan cikgu tu. Kamu jangan juga cepat putus asa. Mesti cikgu pasti ada sebab kenapa cikgu lain asingkan kamu. Boleh kamu berjanji sesuatu dengan cikgu? Janji apa cikgu? Pas ni janganlah kamu terlalu ambil hati, janganlah terlalu sensitif dengan apa yang cikgu buat dengan kamu. Mesti ada sebabnya tuh kenapa kamu dibuat begitu. Nanti kalau kamu tidak melawan, kamu berdiam dengan cakap cikgu, mesti cikgu-cikgu lain akan sayang kamu. Baik cikgu, saya akan coba. Oke, cikgu percaya kamu boleh. Kamu pun mesti percaya yang kamu boleh. Kamu mesti buktikan yang kamu ni adalah lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih cikgu kerana memahami saya. Lepas ni saya tidak akan menyusahkan guru-guru dan rakan-rakan yang lain. Cikgu percaya kamu ni adalah murid yang baik, anak yang baik. Jadi selepas ni kamu bolehlah berubah menjadi yang lebih baik. Oke, lepas ni kalau kamu ada masalah datang saja bila-bila masa. Terima kasih cikgu. Saya pulang dulu ya cikgu. Oke, sama-sama. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan membincangkan mengenai komponen 5, yaitu komponen penyelidikan. Komponen penyelidikan ini adalah perkara yang perlu dilakukan oleh guru dalam konteks amalannya di dalam bilik darjah. Oleh hal yang demikian, guru
guru mestilah sentiasa mendahului era dengan sentiasa memperbaiki diri bagi meningkatkan tahap keprofesionalan dalam diri. Setelah itu, mari kita lihat perbezaan persekolahan zaman dahulu dan juga zaman sekarang. Antara contoh perbezaan sekolah zaman dahulu dan juga sekarang adalah dari segi kemudahannya di sekolah. Dahulu, cara pembelajaran tidak meluas kerana tiada kemudahan teknologi seperti komputer, rangkaian maupun kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Dengan ini, dapatlah kita merasa bahawa teknologi pada zaman sekarang amatlah penting untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. Cara pembelajaran yang terdahulu amatlah menyukarkan pelajar kerana tiada kemudahan internet yang disediakan untuk mereka mencari sebarang maklumat yang diingini. Tetapi pada zaman sekarang, pelbagai kemudahan yang telah disediakan oleh pihak pelajar bagi memudahkan pelajar untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Kemudahan ini juga boleh memudahkan pelajar untuk mencari maklumat yang dikehendaki, malah di samping itu boleh menambahkan ilmu pengetahuan yang baru. Dengan ini, pelajar dapat mencari maklumat dengan mengenai perkataan yang dikehendaki sahaja. Pelajar juga dapat bertanya kepada gurunya tentang pembelajaran atau tugasan yang tidak dipahami melalui aplikasi-aplikasi yang disediakan seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan banyak lain. Perbezaan yang kedua adalah dari segi denda dan hukuman pelajar di sekolah. Pada zaman dahulu, denda dan hukuman ini adalah sebagai satu pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Pelajar dahulu adalah sudah terbiasa dengan rotan dan amat menggeruni jika melihat guru memegang rotan. Tetapi tidak pula untuk zaman sekarang. Sekarang, denda dan hukuman itu ibarat satu penderaan fizikal, mental dan emosi pelajar. Pelajar yang salah perlu dikonseling oleh konselor dan bukannya terus didenda seperti macam dahulu. Perbezaan yang terakhir adalah perbezaan dari segi sistem pendidikannya. Seperti yang kita tahu, pada masa dahulu sistem pendidikannya lebih kepada peperiksaan sahaja. Tetapi pada masa kini, sistem pendidikan dibentuk untuk menepati falsafah pendidikan kebangsaan, di mana pelajar dilatih dan diajar sejak umur 5 tahun lagi hingga ke peringkat menengah iaitu 17 tahun. Manakala sistem dahulu, guru lebih banyak mengajar berbanding sistem pembelajaran sekarang, di mana guru lebih banyak mendidik pelajar supaya mereka berani dan berdikari. Oleh kerana itulah wujudnya pembelajaran abad yang ke-21. Jadi terbuktilah bahawa sistem pembelajaran dahulu dan sekarang amatlah berbeza. Demikianlah perbezaan sekolah dahulu dan juga sekarang. Walaupun mempunyai perbezaan yang banyak dan ketara, tetapi sebagai guru, matlamat yang ingin dicapai hanyalah untuk menyampaikan ilmu dan mendidik manusia serta memanusiakan manusia. Guru merupakan institusi terpenting untuk negara bagi membentuk anak bangsa dan generasi yang baru. Jadi sebagai seorang guru, kita haruslah berusaha ke arah yang lebih baik dan sentiasa memperbaiki diri untuk meningkatkan tahap keprofesionalan dalam diri. Bagaimana dengan penerangan yang disampaikan oleh rakan-rakan saya mengenai FPK ini? Jelas pasti? Jadi saya rumuskan di sini mengenai unit 4 ini ialah merupakan penyertaan yang mengandungi perkara-perkara yang mesti menjadi panduan dan rujukan untuk merancang, melaksana, mencapai matlamat pendidikan Malaysia. Rakyat Malaysia mempunyai nilai-nilai yang sedia menyumbang kepada kesejahteraan, kemakmuran, keluarga, masyarakat dan negara. Di akhir penerangan saya mengenai rumusan ini, keberhasilan tersebut bergantung kepada sejauh mana guru-guru sebagai pelaksana dalam memahami dan menterjemahkan hasrat tersebut mengenai peranan yang mesti ditunaikan. Itu sahaja daripada kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum.